Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan satu topik yang bertajuk sekularisme. Seperti yang kita tahu, kewujudan sekularisme dalam kalangan kita telah membawa keburukan yang tidak baik kerana sekularisme ini merupakan pemisahan antara agama dan juga negara. Dalam satu segi, sekularisme dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama dan kebebasan dari penganaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sebuah negara yang berkecuali pada hal ehwal agama. Dari segi lain, ia merujukkan pada pandangan bahawa aktiviti manusia dan keputusan, khususnya yang berpolitik, harus berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan. Negara Malaysia telah terbentuk pada 16 September 1963. Malaysia terdiri daripada 4 buah entiti yang membentuk sebuah negara bangsa Malaysia, Tanah Melayu, iaitu Sabah, Sarawak, Singapura dan Semenanjung Tanah Melayu. Bermula pada tahun 1965, negara bangsa Malaysia yang terdiri daripada 3 entiti kerana telah ditinggalkan oleh Singapura telah pun bersama-sama mengharungi perjuangan pahit manis dalam membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada ketika itu, Yang Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj telah mengetuai dan memimpin masyarakat Malaysia. Beliau telah mengetuai rombongan dalam menuntut kemerdekaan ke London daripada British walaupun pada ketika itu, negara masih belum dibentuk dan tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk ke London. British telah pun memperkenalkan kepada masyarakat Malaysia dengan buah tangan yang wajib diterima oleh masyarakat Malaysia. Buah tangan tersebut merupakan sebuah falsafah kehidupan atau dikenali sebagai sekularisme. Objektif kajian kami yang pertama iaitu supaya dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang maksud sekularisme agar dapat difahami secara mendalam dan memberi amaran tentang bahayanya sekularisme. Selain itu, dapat mendedahkan kepada masyarakat tentang faktor berlakunya sekularisme dalam beberapa saluran yang akan diajarkan dan ditujukan kepada generasi-generasi akan datang. Akhir sekali, dapat mendedahkan tentang bahayanya kesan daripada idea sekularisme dalam membentuk sebuah negara serta bahayanya sekularisme sehingga mampu memesongkan akidah seseorang umat Islam jika mengamalkan sekularisme ini dalam kehidupan harian, serta dapat mendedahkan langkah dalam menyedarkan dan mendekatkan masyarakat kepada ajaran Islam dan juga pendidikan bagi menghadapi pelbagai bentuk serangan dan juga cabaran. Definisi sekularisme. Maksud sekular dalam bahasa Arabnya ialah al-imaniyah yang diambil daripada perkataan ilmu dalam bahasa Arab iaitu ain, lam dan mim yang bermaksud mengangkat martabat ilmu. Jadi, ianya tidak bercanggah dengan konsep agama Islam yang menjadikan ilmu sebagai satu perkara yang penting bagi seseorang individu yang bergelar manusia dalam menganjurkan kefahaman kepada ilmu sejak kedatangan wahyu agama Islam yang pertama. Dalam Kamus Dewan edisi yang keempat, sekular bermaksud keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan. Pendidikan yang memberikan pelajaran atau pengetahuan yang bukan bersifat atau berkaitan dengan keagamaan. Faktor-faktor penyebaran sekularisme. Salah satu faktor sekularisme adalah melalui pendidikan. Menurut Hayati Ibrahim di dalam penulisannya pada tahun 2017, sekularisme boleh tersebar melalui penulisan. Selain itu, tekanan dari pendidikan Islam yang menggunakan kaedah tradisional iaitu menekan kepada ritual ibadah dan fardu ain semata-mata juga menurun kepada berlakunya sekularisme. Pengajaran dan pembelajaran dari tokoh-tokoh yang disanjungi juga mampu dan mudah menyebarkan fahaman-fahaman mereka. Seterusnya, mari kita lihat kepada penyebaran sekularisme melalui politik dan undang-undang. Sekularisme di Malaysia dapat dipantaras kerana Malaysia menggunakan sistem demokrasi. Di Eropah pula, mereka menggunakan sekularisme untuk mengelakkan diri dari jajahan pihak gereja pada awal fahaman sekularisme. Manakala di India, mereka menggunakan sekularisme dan agama secara sama rata dan tidak menolak satu sama lain. Mereka juga menggunakan sekular untuk kaitan politik dengan agama sebagai rujukan. Agama dan kepercayaan juga boleh menjadi salah satu faktor penyebaran sekularisme.
Pada mulanya, ramai yang menyokong dan menerima sekularisme kerana terkungkung dengan fahaman agama sehinggakan nama agama menjadi penjajahan orang-orang tempatan. Tetapi setelah dikaji, sekularisme ini memisahkan terus agama dan negara, bahkan mengecualikan semua agama untuk bersuara di ruang umum. Hal ini tidak sebolehnya berlaku kerana tiada agama di dunia, maka tiada pegangan hidup kita. Dalam masa yang sama, terdapat benarnya dalam sekularisme ini, tetapi tidak diambil secara radikal. Dan banyak pendapat mengatakan agar agama tidak boleh mengawal dan campur tangan hal pemerintahan, tetapi hanya terbatas kepada hak-hak tertentu saja. Yang kita tahu, sekularisme ini merupakan satu fahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi melalui fahaman sebegini, sudah pasti akan mewujudkan impak yang negatif, terutamanya terhadap umat Islam, kerana fahaman sekularisme ini dilihat bercanggah dengan ideologi Islam itu sendiri. Baik, seterusnya kita akan lihat kesan-kesan sekularisme ini dengan lebih lanjut. Yang pertama, dari aspek individu. Dalam aspek ini, kesan sekularisme boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak seperti penagihan dadah, meminum arak, terlibat dengan gejala gangsterisme, menjalinkan hubungan yang songsang dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana ideologi sekularisme ini mampu mempengaruhi dan mendorong seseorang itu untuk bertindak di luar kawalan serta pemikiran yang berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Selain itu, wujudnya kefahaman yang sempit tentang konsep ad-din sebagai satu cara hidup. Tarifan ad-din ini sebenarnya mempunyai makna yang luas dalam penggunaannya. Dalam konteks ini, ia dirujuk sebagai sudut pandangan Islam yang sangat berbeza dengan persepsi Barat. Yang kedua, dari aspek masyarakat pula, mempunyai 3 pecahan aspek di bawahnya, iaitu politik, budaya dan pendidikan. Dari aspek politik, hidup hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri, dan dasar politik yang diamalkan tidak mengikut ajaran Islam yang menuntut pemimpin untuk bersikap adil dan saksama serta mengutamakan kebajikan rakyat. Sebagai seorang pemimpin yang baik akan menjalankan tanggungjawabnya mengikut syariat Islam, termasuklah dalam pembangunan insan. Malah, sekularisme yang lebih mengutamakan pemikiran rasional dan analisis sudah pasti akan menghasilkan golongan yang bijak pandai, namun jahil dalam agama dan budaya yang boleh mendatangkan kemudaratan. Dari aspek budaya, pengaruh budaya Barat yang semakin berleluasa menyebabkan masyarakat, khususnya umat Islam, akan terleka dan mudah terpengaruh dengan budaya asing yang berlandaskan keseronokan dunia semata-mata. Dari aspek pendidikan pula, aliran keagamaan yang diserap dalam pembelajaran akan dianggap sebagai penghalang kemajuan dan pembangunan. Hal ini terjadi atas faktor pengaruh Barat yang telah membentuk satu pemikiran sekular dalam kalangan masyarakat itu. Dan aspek yang ketiga dan terakhir ialah negara. Aspek negara juga mempunyai 2 cabang pecahan, iaitu dari aspek agama dan aspek sosial. Dari aspek agama, penghayatan nilai keislaman yang diamalkan negara semakin rapuh. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam membentuk pemikiran yang benar untuk umatnya, dan jika terpengaruh dengan pemikiran sekular, maka tidak apa yang dapat diharapkan dan diceritakan. Dari aspek sosial pula, berlakunya pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan dalam diri dan jiwa serta mewujudkan pembangunan yang tidak seimbang. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sekularisme ini mampu mendatangkan impak yang negatif dalam semua aspek yang boleh menjejaskan kehidupan baik sebagai individu, masyarakat maupun negara. Langkah mengatasi sekularisme melalui Islam. Langkah yang pertama dalam mengatasi sekularisme melalui Islam ialah para ulama perlu menyampaikan ilmu agama dan prinsip Islam. Para ulama perlu menyampaikan ajaran Islam dengan lebih luas kepada masyarakat Islam hari ini melalui pelbagai cara seperti kuliah dan sebagainya supaya masyarakat Islam pada hari ini mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang Islam serta dapat menjauhkan mereka daripada perkara-perkara yang tidak baik seperti sekularisme ini. Langkah kedua dalam mengatasi sekularisme melalui Islam ialah para ulama perlu menzahirkan keunggulan Islam dan menghidupkan sunnah. Hal ini kerana apabila para ulama menzahirkan keunggulan Islam kepada masyarakat Islam, maka mereka akan bersatu dalam menolak golongan cendekiawan sekular dan perkara ini dapat meningkatkan kefahaman
kefahaman masyarakat Islam pada hari ini serta mereka dapat mengamalkan kehidupan Islam yang sebenar berteraskan Al-Quran. Langkah yang ketiga dalam mengatasi sekularisme melalui Islam ialah masyarakat Islam pada hari ini perlu meninggalkan sikap mereka dalam mengagungkan masyarakat Barat yang kononnya membawa kemodenan. Sepatutnya, masyarakat Islam pada hari ini perlu mengembalikan kegemilangan Islam dengan menjunjung kegemilangan tamadun Islam kita demi membina keazaman Islam yang kuat dalam masyarakat Islam pada hari ini serta mengembalikan kedaulatan Islam di Malaysia. Langkah yang terakhir dalam mengatasi sekularisme melalui Islam ialah pihak berkuasa perlu mengharamkan segala media. Hal ini kerana media banyak merosakkan akhlak masyarakat agama Islam pada hari ini dengan menyiarkan pelbagai cerita serta perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran dalam Islam. Dapat mendidik dan melahirkan masyarakat Islam yang berakhlak mulia serta memimpin negara ke arah kemajuan berdasarkan undang-undang Islam. Seterusnya, langkah mengatasi sekularisme melalui pendidikan. Langkah pertama dalam mengatasi sekularisme melalui pendidikan ialah memperelokkan dan menggabungkan ilmu pengetahuan umum dan agama. Hal ini kerana integrasi ilmu boleh berlaku dalam pelaksanaan proses islamisasi ilmu. Dengan itu, pendekatan pengislaman ilmu perlu dilaksanakan dalam semua program pendidikan. Seterusnya, langkah kedua dalam mengatasi sekularisme dalam pendidikan ialah pendekatan islamisasi dan integrasi ilmu dalam pendidikan. Pendekatan islamisasi ini juga perlu dilaksanakan dalam semua peringkat dan juga institusi pendidikan. Sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan falsafah pendidikan Islam menjadi tunjang dalam kurikulum bersepadu dalam melahirkan masyarakat berteraskan akidah supaya dapat memenuhi keperluan manusia terhadap ilmu dan pendidikan Islam. Oleh itu, dapat kita rumuskan di sini bahawa pendidikan yang berteraskan agama Islam dapat melahirkan manusia yang seimbang dalam semua perkara dan dapat menjadi khalifatullah di dunia ini. Kesimpulannya ialah sekularisme ialah agenda Barat yang ingin menghancurkan umat serta kekuasaan Islam. Disebabkan itu, kita perlulah mengembalikan Islam yang mulia ini dan berpegang teguh kepada tali Allah SWT di bawah bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Sayyidina Umar pernah berkata kepada umat Islam bahawa dulu kita orang-orang yang terhina dan Allah memuliakan kita dengan Islam. Oleh itu, jika kita mencari kemuliaan dari hal yang lain, Allah pasti akan murkai kita. Dengan itu, janganlah kita membenarkan masyarakat Islam kita terus dihina untuk disekularisasikan oleh Barat. Oleh itu, berdoalah kita supaya perjuangan Islam berhasil dan sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi agama Islam. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan ini. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri.